dia kena orang yang adil. Orang yang adil ni orang baik lah, orang jujur, orang diketahui tidak kecek pelawak, dan ada maruah, dia jaga maruah dia, kehormatan dia, tidak kata tak tu kalu, tidak, bahkan dia orang yang beradab molek. Cuba bayangkan dengan adanya peraturan hak ni, kalau dalam keadaan sekarang ni tak cara siapa pun, orang lah mana-mana, dia tak kisah pasti kau gapo, tak cara, asal dia jadi saksi-saksi. Kalau ikut peraturan Islam ni, nak jadi saksi dia kena lagu tu, maka dengan sendirinya ni membuatkan orang tu jadi juru. Sebab apa? Kalau kita tak juru, kita tak boleh jadi saksi. Nak jadi saksi orang nikah tak boleh, nak jadi saksi menangkan gitu ni tak boleh, semua tak boleh. Secara tidak langsung peraturan ini membuat orang tu jadi baik. Ini salah satu motivasi lah yang menggerakkan orang supaya jadi baik. Yang kedua, dalam hukum jenayah ni hak kita duduk baca, dalam hukuman kes tersalah, pembunuhan tersalah, kena kepada keluarga, anak pinak dia, keluarga saudara mara dia. Siapa dia? Bapa gitu. Sebabnya supaya keluarga ni berasa bertanggungjawab. Kalau lah ni tak kisah dia, asal bayar ganti rugi, tak kisah siapa-siapa kena, tak cara tu. Tapi kalau dalam Islam, sistem akilah tu dia ada, maka keluarga tu dia akan berasa bertanggungjawab. Lagu mana bertanggungjawab? Dia akan berasa tak boleh lek ni, budak ni nampak nakal ni, kita kena kawal sikit dia ni. Jadi dia boleh marah lah kepada budak tu, marah ke ayah dia. Sebab apa kat demo tak cara kat anak demo ni, berdebel sangat. Misalnya nak makan mati orang kan, kita yang susah, kita lah yang kena bayar. Jadi dia ada sebab untuk dia marah. Kepada ni ayah kau mak ni, budak yang nakal misalnya, kita kata, dia boleh kata ada sebab. Sebab orang ni kalau berkait dengan fitina illah, dia akan mikir lah, dia akan mikir. Sebab kita ni kalau dia buat jenayah apa-apa, walaupun tersalah, kita kena bayar. Di satu pihak, di satu pihak yang lain dia jadi rapat keluarga. Sebab keluarga ni bertanggungjawab. Orang yang membunuh tu dia tidak bunuh sengaja, tersalah nak lagu mana. Apa kalau kena dia bayar, beratlah dia. Segala-galanya kena diri sendiri belakang. Sebab kita zaman ni sendiri belakang. Tak ada dah pihak mana keluarga yang nak tolong. Jadi tak ada nampak peranan keluarga. Tapi kalau dengan cara lagu ni, orang penjenayah, orang yang melakukan pembunuhan dengan tersalah saat ni, dia berasa terhutang budi dengan keluarga dia. Sebab dia kena bayar sekian-sekian ribu, keluarga dia pakai waktu BPT bayar. Kan dia jadi baik, hubungan tu jadi mesra, erat. Kerana ada peraturan ni. Dan boleh bayar tu pula ansur pula selama 3-4 tahun boleh bayar. Itu peraturan. Tetapi kalau pembunuhan dengan sengaja tak boleh, keluarga nak tanggung tak boleh, dia sendiri. Dia sendiri kena bayar. Dalam kes dimaafkan dia. Kalau dimaafkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dalam ayat tu dia sebut fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Yang dia kena bayar dengan cara yang betul, yang baik. Kalau sekiranya pihak keluarga yang terbunuh ni nak diat, yang ni bayar dan ganti rugi, bayar dan ganti rugi, maka dia kena bayar, dia kena turun. Sebanyak mana? Kalau dia tu orang ada harta, dia kena bayar banyak. Itu kalau dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, man qutila mazluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl. Itu dalam ayat yang lain. Orang yang terbunuh secara teraniaya, kami berikan kuasa untuk membalas untuk membunuh balik kepada keluarga dia, kepada keluarga dia, yakni kepada anak pinak dia. Tetapi janganlah dia melampau dalam melakukan pembunuhan itu. Jangan melampau dalam melakukan pembunuhan itu. Situ luaslah, kita tidak nak bahas ayat tu, cuma ada ayat sepintas lalu. Di sini mana ada hak untuk bunuh balas tu ada. Tu ayat Qurannya. Kalau nak diat, hak tadi ayatnya. Bila kena diat, katakanlah dia maaf, tak kena bunuh balas lah, keluarga maaf, tak payah bunuh balas lah dia, tapi dia kena bayar sekian-sekian banyak. Sekian-sekian banyak, misalnya 100,000 ke 200,000 ke,
500,000 hak tu ditentukan oleh pemerintah semasa. Ditentukan oleh pemerintah semasa berapakah kita nak letak ni. Kita nak letak nyawa seseorang ni berapa kira-kira. Yang menyebabkan jadi orang yang buat jenayah tu jadi berasa takut, perit. Sebab apa? Dia kena bayar sendiri. Kalau dia ada harta, ambil harta dia. Segala tanah kau apa jual, dia kena bayar selalu, tidak bertanggung. Itu kaedahnya. Kalau dia tak ada harta, dia kena buat kerja tak ada kerja lain, duk bayar hak tu. Tak boleh nak milik sendiri ke apa, tak boleh. Itu kesnya. Jadi kalau kita perhatikan dan apa, ada hak beban diri sendiri pasal dia bersalah, dia sendiri dengan sengaja bunuh orang, tanggung sendirilah. Tak ada simpati di situ. Mana keluarga kau boleh buat tak. Tapi kalau kes tersalah, pembunuhan dengan tersalah, keluarga boleh. Bahkan disuruh keluarga yang bayar. Di situ ada maksud. Cuba kita tengok tadi. Kalau sistem ini jalan, dia jalan habis. Dia bukan jalan dari segi bunuh orang tu saja, tak. Dari segi hukum diat tu saja, tidak. Tetapi dari segi lain-lain orang pun nak jadi baiklah keluarga ni, anak pinak ni, mesra lah. Ni kita tak tahu, tak nampak kau satu. Misalnya sistem wali, apa makna wali? Kalau kita tahunya, tak aja percaya, tak beri piti 5 riyal pun tak aja beri. Tak, siapa masa nak ni kau panggil dia. Apa makna? Sekurang-kurangnya Islam ni, mana dia mencabar orang itu. Cuba kamu fikir, tilik diri sendiri. Sekarang di depan orang ramai, begitu besar kuasa kamu, harapannya kepada kamu begitu besar. Selama ni mu duduk mana? Malu. Kalau orang itu sedar hukum ni, dia malu. Sebab tu dia tak boleh biarkan, tak cara ke anak pinak dia. Walaupun dia cerah dah, tanggungjawab dia kena tanya anak-anak dia. Tak boleh kata biar gitu, tak boleh. Sebab apa? Dia wali. Wali ni apa makna? Beri kuasa kelebihan gitu tu. Sebab apa? Sebab dia duduk cara menasabah lah. Kalau tak jadi nak menikah, kau nak apa kau tanpa dia, dia duduk cara menasabah. Tetapi kalau dia tidak cara, malu besar dia sebenarnya. Tapi kita tidak berasa apa-apa sebab kita tidak faham apa makna wali. Kita tidak faham. Tapi kalau faham kan, dia jadi molek. Apa maksud wali itu? Baik, dia hendak sininya, dia kata ba'dun nas ni kata surat pemerintah boleh diterima kecuali dalam kes hudud, kes jenayah. Itu tak boleh. Tapi kalau pembunuhan tu pembunuhan dengan tersalah, boleh diterima pula. Yani surat hakim tu terima kepada hakim ni. Jadi terima ni, pembayaran ni di tempat kamu. Kamulah yang kena menuntut daripada keluarga pembunuh ni untuk dibayar kepada keluarga yang terbunuh. Kamu. Dia boleh pula terima surat. Jadi kata ba'dun nas dalam pembunuhan tersalah. Tapi kalau pembunuhan sengaja tak boleh. Ni kan kes hudud ni, tadi dia kata kes hudud tak boleh. Ni boleh pula. Alasan boleh tu kata dia sebabnya ini kes harta. Kes harta, bukan kes darah. Tidak. Kes harta ke mana? Sebab pembunuhan secara tersalah, dia hanya ada satu je bentuk hukuman dia, iaitu kena bayar dia. Dia tu pitih lah. Ini berkait dengan harta kata dia, bukan berkait dengan nyawa. Jadi hak tak bolehnya yang kita tak boleh kes hudud tu takut nyawa ataupun anggota terpotong, mana-mana anggota. Kalau kes curi kena kerak tangan. Dia benda besar ni. Kalau bunuh orang, kena pastikan. Lah bukan tersilap kan, surat tu surat orang lain buat, bunuh orang lain pula atas tuduhan membunuh orang. Ini besar. Tak boleh. Tapi kalau pembunuhan dengan tersalah, sudah pasti dah, tak ada hukuman lain kecuali diat sahaja. Dan kalau katakanlah tersalah pun, tersalah dalam kes harta benda ni tidak berat lah, dia kira. Sebab tu boleh. Dia alasan orang yang mengatakan boleh ni, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i mengatakan boleh terima. Sebab apa? Ini harta menurut dakwaannya. Kata Imam Bukhari, dia tak setujulah tu harta. Imam Bukhari bantah, baru jadi kes harta apabila telah terbukti pembunuhan itu pembunuhan tersalah. Ni kalau kes bunuh belum terbukti lagi salah ke ataupun sengaja, macam mana kita nak kata kes harta? Setelah terbukti bahawa pembunuhan ini adalah pembunuhan tidak sengaja, tersalah.